Ini kita akan belajar sains tingkatan 4, silibus KSSM yang bertema penyelenggaraan dan juga kesinambungan hidup. Ini merupakan tema yang baru, tema kedua dalam silibus tingkatan 4, iaitu penyelenggaraan dan juga kesinambungan hidup. Bab 4, tema ini bermula daripada bab 4. Bab 4 ialah teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar. So dalam bab 4 ini kamu akan belajar 6 subtopik semuanya. Subtopik yang pertama ialah kelestarian alam sekitar. Yang kedua, sektor tenaga. Yang ketiga, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Yang keempat, sektor pertanian dan perhutanan. Yang kelima, sektor pengangkutan. Yang keenam, teknologi hijau dan kehidupan. Ini merupakan satu overview kepada kamu apa yang bakal kamu belajar dalam bab 4, dalam tajuk bab 4 ini ya. So 4.1, subtopik 4.1 adalah tentang kelestarian alam sekitar. So mari kita tengok apa itu kelestarian alam sekitar. Pada akhir pembelajaran ini, murid sepatutnya dapat mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan seharian kita. So, kamu perlu nanti sepanjang masa pembelajaran ini, kamu perlu tahu definisi apa itu teknologi hijau. Dan wajarkah teknologi hijau ini diaplikasikan dalam kehidupan kita? Dalam subtopik ini, kita akan perkenalkan dalam buku teks kamu telah perkenalkan 3 tonggak kelestarian dari aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Apakah peranan teknologi hijau dalam ketiga-tiga tonggak kelestarian ini? Yang kedua, kamu perlu tahu cara untuk menghubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Yang ketiga, mengenal pasti sektor-sektor dalam teknologi hijau. Jika kamu buka buku teks kamu, pada muka surat 54 sampai 55, dalam gambar raja yang berwarna itu kamu boleh nampak ada sektor-sektor yang terlibat dan menyumbang dalam teknologi hijau ini yang menggunakan teknologi hijau. Ada sektor tenaga di muka surat 54 ya. Ada sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor bangunan, perindustrian dan pembuatan serta TMK. TMK stand for Teknologi Maklumat dan Komunikasi. So, teknologi hijau. Apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau merupakan inisiatif. Satu inisiatif yang diperkenalkan kepada orang ramai untuk kita kembalikan kesedaran. Kita perlu ada kesedaran terhadap kelestarian alam. Sebab tanpa alam yang bersih, yang bebas daripada pencemaran, kita tidak dapat tidak dapat meningkatkan kualiti hidup kita dengan baik. Kita semua tidak ingin, tidak mahu tinggal dan hidup di keadaan yang penuh dengan pencemaran. So kita perlu aplikasikan teknologi hijau dalam kehidupan kita. Apakah konsep teknologi hijau ini ya? Konsep teknologi hijau ini ialah pembangunan dan aplikasi produk. Produk yang kita pakai setiap hari, peralatan, contohnya aircon, penghawa dingin, kita punya peti sejuk serta sistem untuk memelihara
alam sekitar dan alam semula jadi. So konsep teknologi hijau ini adalah untuk meminimumkan ataupun kurangkan kesan negatif. Kita mau kurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia yang kita jalankan setiap hari. Okey, kesan negatif. Walaupun sekarang kita tengah, jika kamu tengah on aircon kamu pun kita tengah menambah kesan negatif terhadap alam sekitar. Okey, so itu semua aktiviti manusia yang boleh membawa kesan negatif. Kepentingan teknologi hijau ada di sini ada 5. So kepentingan dia yang pertama untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Okey, untuk mengatasi masalah ini sebab alam sekitar banyak yang musnah disebabkan oleh aktiviti manusia. Yang kedua, untuk kurangkan pengeluaran karbon. Okey, pengeluaran karbon. Yang ketiga, untuk meningkatkan tahap kesihatan dan juga kehidupan manusia. Kita perlu tingkatkan kualiti kehidupan kita. Okay, kalau pencemaran berlaku dengan sangat-sangat serius keadaan dia, maka tahap kesihatan kita pun tidak terjamin. Okay, udara yang kita guna, kita inhale, semua tidak bersih. So tidak bersih, tahap kesihatan memang tidak dapat dijamin. Yang keempat, untuk jimatkan penggunaan sumber asli negara. Okay, kurangkan, jimatkan penggunaan sumber asli negara. Contohnya kertas. Okay, contohnya kertas. Betapa banyak pokok yang ditebang untuk menghasilkan kertas. Okay, jadi dengan cara teknologi hijau kita boleh jimatkan penggunaan. Bukan bilang tidak guna kertas. Kertas wajib kena guna tapi kita jimat penggunaannya. Yang kelima, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti kebelakangan ini rumah cikgu sudah mula pasang tenaga lampu yang menggunakan tenaga solar. Okey, ada solar panel yang cikgu pasang di bumbung rumah dan boleh membekalkan tenaga elektrik untuk nyalakan lampu lah. Okey, so itu salah satu langkah pertama, langkah untuk cikgu mula. Okey, mula menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Asalkan ada matahari, cikgu ada lampu, tidak payah guna tenaga elektrik daripada SESB. Okey, so contoh teknologi hijau dalam kehidupan kita. Okey, ini contoh. Raja ini ada dalam buku teks kamu pada muka surat 52. So pelajar-pelajar boleh rujuk di buku teks muka surat 52. Kenderaan tenaga solar. Kenderaan yang kamu nampak dalam raja itu menggunakan tenaga solar disebabkan ada solar panel yang kamu boleh nampak pada bahagian belakang kenderaan itu, bahagian atas kenderaan itu. So ini boleh mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Okay, bahan tidak menggunakan petrol, Yang kedua, sumber tenaga boleh dibaharui, digunakan untuk menjana tenaga. Ini untuk menjana tenaga elektrik. Okey, dengan menggunakan tenaga solar, dan menggunakan tenaga angin. So sekarang ini salah satu hasil pembelajaran yang kamu perlu tahu iaitu kita hubung kaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. So dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada Julai 2009 bagi menjayakan teknologi hijau di Malaysia. Tonggak dasar teknologi hijau yang kita akan bincangkan dari segi tenaga, alam sekitar, ekonomi dan juga sosial. Okay, tenaga. Negara kita mula mempromosikan kecekapan tenaga. Okay, mencari ketidakbergantungan tenaga. Okay, kita cari cara macam mana kita tidak terlampau bergantung kepada
tenaga. Alam dari segi tonggak alam sekitar, tonggak alam sekitar, kita cuba untuk minimumkan kesan negatif yang kita buat ataupun kita lakukan ke atas alam sekitar kita melalui aktiviti manusia. Okay, dan memelihara alam sekitar. Kita pulihkan mana-mana kerosakan, kemusnahan alam sekitar yang telah dijalankan. Okay. So, tonggak ekonomi menambahkan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Okay, menggunakan penggunaan teknologi. Yang keempat, sosial. Okay, dari segi sosial, dan meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okay, untuk semua rakyatlah Malaysia. So daripada empat tonggak ini kita akan mula dasar teknologi hijau kita di negara kita. So apa itu kecekapan tenaga? Okey, apa itu kecekapan tenaga? Ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama, Okey, pada kadar yang sama. Dan ini tidak menjejaskan keselesaan ataupun hasil yang diingini. Okey, dengan syarat ini kita menjalankan ataupun melaksanakan kecekapan tenaga guna dengan cekap tanpa pembaziran. Okey, dan boleh memberikan hasil yang sama. Kesan jika teknologi hijau diutamakan. Okey, kenapa kita perlu susah payah untuk mencari jalan sini sana untuk kurangkan, untuk cekapkan penggunaan tenaga? Sebab, okey, ini kesan-kesan dia. Okey, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Kita boleh tolong menjimatkan sumber tenaga. Kita boleh kukuhkan ekonomi kita dan elakkan pembaziran. Sisa buangan pula dapat ditukarkan kepada bentuk tenaga baru yang lebih bersih dan juga selamat. So ini semua kesan jika kita utamakan teknologi hijau dalam kehidupan kita. Inisiatif dan usaha ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga. Sekarang kita di bahagian kecekapan tenaga. So ini adalah label kecekapan tenaga. Di mana kamu boleh nampak label ini sekarang memang akan dilekatkan pada alat elektrik yang kamu beli daripada kedai. Okey, daripada Seng-Heng, Seng-Q. Okey, mana-mana kedai yang kamu masuk untuk membeli peralatan elektrik, kamu boleh nampak label kecekapan tenaga di mana dia telah tolong kamu labelkan adakah alat elektrik ini cekap penggunaan tenaga ataupun tidak. Kalau yang 5 star, kadar cekap tenaga ada 5 bintang, 5 bintang. 5 bintang maksimum, paling bagus sudah. Paling bagus maksudnya dia mencekapkan penggunaan tenaga dan memberi hasil yang sama. Okey, tetap boleh memberikan hasil yang kamu inginkan. So nombor di sini 274 kilowatt per jam adalah penggunaan tenaga bagi setiap tahun. Okay, maksudnya makin kecil nombor ini makin bagus sebab dia menggunakan tenaga yang sedikit dalam satu tahun itu. Okay. So 5 bintang ini menunjukkan kadar cekap tenaga produk. Alright. So kecekapan tenaga di Malaysia. Okay, dia akan membuat satu wawasan begitulah. Okay, dari masa ke masa. So penggunaan domestik ingin dikurangkan, dijimatkan dan elakkan penggunaan yang terlampau banyak. Selain daripada itu, okay, yang dipromot sekarang, yang dipromosikan sekarang ialah indeks bangunan hijau. Okey, indeks bangunan hijau. Dia merupakan satu sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Contohnya ada satu masjid di Cyberjaya, okay, Masjid Raja Haji Fi Sabilillah di Cyberjaya merupakan bangunan pertama yang diberi sertifikat platinum. Okay.
daripada sini, daripada raja yang didapati ya daripada buku teks itu, cikgu boleh nampak kenapa apa yang special terhadap bangunan ini. Kamu boleh nampak di sekitar bangunan ini telah ditanamkan pokok-pokok yang boleh kurangkan karbon dioksida. Okey, sebab pokok-pokok ini menjalankan fotosintesis kan, jadi dia boleh kurangkan karbon dioksida. Dan cikgu boleh nampak di bahagian atas masjid ini telah sediakan banyak solar panel. Okey, solar panel yang besar luas permukaan dia. Rasanya bangunan ini mendapat tenaga elektrik daripada tenaga yang boleh diperbaharui iaitu tenaga solar. Okey, menggunakan tenaga solar. So itu dia. Selain daripada itu, kempen teknologi cekap tenaga sering dijalankan. Okey, kempen menjimatkan utility, kurangkan air, kurang menggunakan air, jimat elektrik, kempen kesedaran kecekapan tenaga kebangsaan, okey, dan sebagainya. Kempen-kempen ini semua bertujuan untuk pelaksanaan kecekapan tenaga. Kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Ini akan menjadi satu trend yang baharu di mana pengguna-pengguna cuba untuk tukarkan semua penggunaan elektrik yang berasaskan sumber solar. Okey, lampu jalan, okey, street lamp yang ada di roundabout sekolah yang dekat dengan sekolah, kamu boleh nampak juga. Okey, lampu jalan itu telah ditukarkan kepada lampu yang menggunakan tenaga solar. Okey, di mana kamu boleh nampak solar panel pada bahagian atas lampu tersebut. Kempen kesedaran terhadap penggunaan melalui amalan penjimatan tenaga. So actually sebelum apa-apa perubahan yang kamu lakukan, okay, langkah pertama ialah kamu cuba untuk jimat dulu. Okay, untuk jimat elektrik, jimat air, semua ini merupakan sumber tenaga kita. Bila kamu cuba untuk menjimatkan, lama kelamaan kamu akan nampak kesan dia terhadap kehidupan kamu. Bila kamu cuba untuk mengamalkan teknologi hijau dalam kehidupan kamu. Ini semua adalah step-step, okay, cikgu mau tunjukkan ini step-step yang kamu boleh mula buat, okay, dalam kehidupan kamu. Yang pertama, bahawa anda memang yang terakhir. Okey, apakah pun bila kamu gunakan semua alat elektrik, bila kamu meninggalkan bilik kamu ataupun rumah kah, pastikan kamu off, okey, switch off lampu dan juga penghawa dingin, okey, semua dimatikan. Peralatan elektrik dan komputer telah dimatikan, tingkap pintu bilik telah ditutup dan dikunci, pintu utama telah dikunci. Itu semua adalah satu macam langkah-langkah yang kamu boleh mula buat. Mula daripada rumah sendiri. Okay. Alright. Sektor dalam teknologi hijau. Okay, ini semua sektor-sektor yang telah cikgu bacakan tadi di muka surat 54 buku teks kamu. Muka surat 54 dan 55. Okay. So ketujuh sektor ini kita akan bincang satu persatu. Yang pertama ialah sektor tenaga. Sektor tenaga fokus kita ialah mencari tenaga alternatif yang lebih bersih. Okay. Bebas karbon dan gantikan penggunaan bahan api fosil. Kurangkan menggunakan petrol, menggunakan gas asli untuk menghasilkan tenaga. Kita cuba untuk mencari tenaga alternatif. Contohnya tenaga solar, tenaga angin, okay, tenaga air dan sebagainya yang lebih bersih yang mesra alam, Contohnya hidroelektrik. Hydro ini maksud dia ialah air. Okey, air. Hydro maksudnya adalah air. Menggunakan sumber air untuk menjanakan elektrik. Solar.
angin. Semua ini merupakan tenaga alternatif. So dalam sektor tenaga itulah tujuan dia mencari tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua, sektor kedua, fokus dia adalah untuk mengawal kadar gas karbon dioksida melalui pertanian dan perhutanan. Okay, disebabkan pembinaan pembangunan yang terlampau pesat, banyak hutan yang telah ditebang untuk pembinaan bangunan-bangunan baru. Jadi kita perlu kawal dalam sektor pertanian dan perhutanan, dia cuba untuk mengawal kadar gas karbon dioksida supaya tidak terlampau banyak karbon dioksida dalam atmosfera kita. Menekankan penjagaan nutrien tanah. Okey, tiada T ya, sorry, tiada T. Menjaga nutrien tenaga, menambahbaikkan pengamalan penanaman. Sektor pengangkutan pula, fokus dia adalah untuk menambahbaikkan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, yang kurang membebaskan gas-gas asap-asap hitam. Bahan bakar kenderaan, okay, kita fokuskan bahan bakar kenderaan supaya yang lebih bersih lah, yang kurang bahan pencemar dibebaskan. Okay, dan fokus dia adalah menyeru orang ramai supaya mengambil ataupun menggunakan pengangkutan awam, kongsi kereta. Okay, untuk kurangkan pembebasan bahan pencemar juga. Sektor pengurusan sisa dan air sisa, fokus kita ialah minimumkan pembuangan sisa dan juga air sisa ke persekitaran. Okay. Cuba dengan cara mengolah sisa ataupun air sisa menjadi sesuatu yang baharu, yang boleh digunakan. Contohnya, bahan baja kompos. Okay, baja kompos dihasilkan daripada sisa-sisa pertanian, okay, sisa-sisa penternakan, okay, boleh dijadikan baja kompos. Okay, baja tahi kambing kah, okay, sepatutnya tahi itu adalah sisa. Tetapi bila kamu proses untuk menjadikan sesuatu yang boleh digunakan untuk menambahkan nutrien tanah untuk tumbuhan kamu, maka dia menjadi sesuatu yang berguna, iaitu baja kompos. Sektor bangunan pula, fokus kita adalah membina lebih banyak bangunan hijau. Okay, bangunan hijau. Contohnya bangunan berliang yang menekankan aspek-aspek kualiti yang baik terhadap alam sekitar, menggunakan bahan binaan hijau, okay, penggunaan tenaga dan air yang cekap, pengurusan sisa pepejal, sistem pengurusan sistem pepejal yang lebih baik untuk bangunan-bangunan seperti shopping mall, masjid, okay, universiti dan sekolah, okay, dan sebagainya. Sektor dalam perindustrian dan pembuatan dalam kilang pula. Program dia adalah program kecekapan tenaga dan juga pengurusan tenaga yang cekap supaya tidak ada pembaziran berlaku. Untuk kurangkan kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu, hujan asid berlaku untuk kurangkan kesan negatif dia. Sektor teknologi maklumat dan komunikasi TMK, fokus dia adalah pengalaman TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan alat komputer. Okey, komputer kadang-kadang sudah rosak pun tidak tahu di mana mau lupuskan kan. So ini adalah fokus sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Dia cuba untuk recycle semua bahan-bahan penggunaan pelupusan alat komputer. Tujuan dia untuk kurangkan penggunaan bahan yang berbahaya. Okay, guna bahan yang terbiodegradasi dan cuba untuk menjimatkan tenaga. Okey, pelajar-pelajar tahu tak kalau ada printer di rumah, okay, cartridge yang telah terpakai yang tidak ada ink sudah, cartridge itu boleh digunakan untuk recycle, boleh dijual balik kepada kedai. Okey, untuk mereka jalankan recycle, mereka akan isi semula ink dia, bungkus semula untuk dijual. So itu adalah satu langkah untuk kurangkan pembuangan cartridge itu yang susah untuk degradasi. Susah degradasi, dia tidak boleh degradasi sendiri mengambil masa yang
beratus-ratus juta-juta tahun. So kita perlu tolong dalam program tersebut. Jangan buang dalam tong sampah bila cartridge itu habis ink. Kamu simpan dan kamu boleh pergi ke Karamunsing. Kalau ibu bapa kamu pergi Karamunsing untuk beli ink, beli ink, kamu boleh jual di sana. Cikgu pernah jual, dua cartridge itu boleh jual RM10 dan itu merupakan duit untuk kamu beli lagi ink yang baharu. So itu adalah perananlah teknologi hijau. So itu sejak untuk subtopik 4.1. Hari ini cikgu mahu kamu buat soalan 1, 2, 3 dalam praktis formatif 4.1. Praktis formatif ini adalah penanda untuk cikgu tahu bahawa kamu sudah menguasai apa yang kita bincangkan pada hari ini. Nombor 1, apa yang dimasukkan dengan teknologi hijau? Kamu tulis apa definisi teknologi hijau. 2, kepentingan kecekapan tenaga kita sudah bincang tadi. Kalau kamu lupa sudah, boleh rujuk buku teks balik ya. Ketiga, sektor-sektor yang terdapat dalam teknologi hijau. So kamu akan nyatakan sektor-sektor. Berapa sektor yang kita bincangkan tadi? Ada 7 sektor, sila senaraikan. So itu saja untuk hari ini. Ada soalan pelajar-pelajar? Ada soalan ke pelajar-pelajar? Kalau kamu kalau kamu segang mau tanya, buka mic, kamu boleh tulis di ruangan chat itu, ruangan chat. So kita boleh juga berkomunikasi di ruangan chat. Ya Haliza? Kalau pasang aircon pun itu pun pembaziran. Bukan pembaziran, tapi jika kamu gunakan aircon yang bersih lama kan, dia akan menghasilkan CFC, fluorokarbon. Dia sejenis bahan yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon. Lagipun aircon dia memang boleh menggunakanlah, dia menggunakan banyak tenaga. Dan cikgu cadangkanlah kalau betul-betul terlampau panas, panas, kamu perlu on aircon. Aircon kamu boleh set dalam temperature, suhu kamu boleh set dalam around 25 darjah Celsius. Untuk kurangkan penggunaan tenaga yang terlampau banyak.